Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Di antara pintu masuk syaitan, madakhil syaitan ila qalb. Suka berhias dengan perabotan, dengan perabot pakaian dan rumah. Itu terjemahan kepada wa min abwabihi, yani abwab syaitan, hubbut tazayyun, suka berhias-hias, minal asas, daripada perkakas. Di sini dia terjemah dengan perabot. Al-asas iaitu perkakas rumah dan sebagainya lah. Wasiyabi wadari, dengan berhias pakaian, mana keterlaluan. Adapun berhias dalam bentuk yang sederhana itu dianjurkan oleh Islam. Kerana Nabi SAW sendiri apabila ditanya pada awal hadis itu, Nabi mengeluarkan satu statement, tidak akan masuk syurga orang sombong. Lalu ditanya, ya Rasulullah SAW, jika ada di kalangan kami yang suka memakai yang cantik-cantik, apakah dia sombong? Lalu Nabi menjawab, tidak, kata Nabi. Karena Allah itu cantik. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, cantik, dan dia sukakan kecantikan. Adapun sombong iaitu al-batul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtin nas, dan merendah-rendahkan orang lain. Itu sombong. Jadi sudah tentu yang dimaksudkan di sini tazayyun, menyukai berhias ini adalah yang berlebihan, sehingga menjadikan itu sebagai keutamaan dalam hidup dan mengabaikan matlamat hidup, iaitu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadat yang mahdah, ibadat yang khusus, ataupun ibadat dalam bentuk keredaan Allah, berkhidmat untuk orang lain dan sebagainya. Apabila melihat hal tersebut telah mendominasi hati manusia. Jadi apabila kita matikan suka berhias ini telah menguasai hati, syaitan bertelur. Jadi apabila syaitan melihat hati kita ini hati yang suka berhias-hias dengan dunia ini, maka syaitan akan bertelur dan menetas di dalamnya. Mana syaitan akan meninggalkan benihnya dalam hati kita, sehingga terus mengajaknya untuk membangunkan rumah yang menghiasi atap dan dindingnya, memperluas bangunannya, menghiasi pakaian dan almarinya, dan membenamkannya ke dalam hal tersebut. Jadi menjadikan kita tenggelam dalam hal tersebut sepanjang hidup kita. Bila telah berhasil menjerumuskannya ke dalam hal tersebut, maka syaitan tidak perlu mengulanginya lagi, kerana sebahagian hal tersebut akan menariknya kepada sebahagian yang lain. Jadi bila kita dah syaitan berjaya menenggelamkan kita dalam berhias-hias itu, maka dia akan biarkan kita. Mana dia tak perlu lagi menghasut kita, kerana dia disebut di sini sebahagian hal tersebut akan menariknya kepada hal yang lain. Yang bermula daripada suka berhias tentang rumah, berjangkit berhias kereta, kemudian berjangkit berhias laman rumah, berjangkit lagi lah. Kemudian zaman hari ini pula ada pula kecenderungan untuk menunjuk, menampilkan dalam media sosial dan sebagainya. Jadi dia sibuk dengan itu. Dia tidak sibuk dengan ibadat dan juga dengan urusan akhiratnya. Jadi ala kulli hal kita bersederhana lah, dan kalau kita perlu menampilkan kepada orang lain pun,
dalam bentuk yang orang lain boleh berkongsi kebaikan, bukan dalam bentuk semata-mata untuk kita menayangkan apa yang ada pada kita. Dan ia akan sentiasa memperturutkannya satu demi satu sampai tiba ajalnya. Mana dia akan turutlah kecenderungan hati untuk berhias itu, dia akan turuti sehingga ajalnya sampai. Dan ia mati di jalan syaitan dan mengikuti hawa nafsu. Bahkan sangat dikhawatirkan akibat buruknya iaitu kekafiran. Dan paling dikhawatiri adalah dia tidak lagi sayang pada agama. Dia tidak lagi memandang agama itu penting. Kerana bagi dia yang menjadi perhatian itu ialah berhias. Lalu dia melihat yang expert dalam masalah berhias ini ataupun yang menonjol dalam masalah adalah orang kafir. Lalu dia terjun ke kancah kekafiran. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Yang kelima, tamak kepada manusia. At-tam'u finnas. Dalam bahasa Arabnya disebut at-tam'u finnas. Li'annahu idha ghalaba at-tam'u al-qalb lam yazali syaitanu yuhabbibu ilaihi tasannu'a wa tazayyuna. Kerana apabila ketamakan telah mendominasi hati, maka syaitan akan senantiasa menumbuhkan rasa senang mencari muka. Ya, senang mencari muka maknanya mencari perhatian orang. Itu maksud dia. Jadi dia seronoklah hidup dia ni semata-mata untuk mencari perhatian orang lain dan berhias untuk orang yang dipamrihinya, yakni dikejarnya. Ya, dikejar perhatian mereka dengan berbagai macam riak, sehingga orang yang dipamrihi itu seolah-olah sembahannya. Jadi seolah macam dia ni menyembah orang. Kerana semua benda yang dia buat adalah untuk perhatian orang lain, untuk menarik perhatian orang lain. Padahal kita ini hidup untuk ghayah kita adalah mardatillah, dan menarik perhatian Allah kepada kita, menarik kesukaan ataupun kita kata keredaan Allah kepada kita. Ia selalu berfikir mencari cara untuk menyenangkannya, menyenangkan orang lain, orang yang dihajati perhatiannya, dikendaki perhatiannya kepada dia. Bahkan ia masuki setiap pintu untuk mencapainya. Minimal apa yang dilakukannya adalah menyanjungnya dengan sanjungan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan berpura-pura kepadanya. Dan mana dia akan memuji orang lain padahal orang itu adalah orang yang salah, tidak betul. Tapi oleh kerana dia ingin menarik perhatian, ingin mengharapkan sesuatu daripada orang, maka dia sanggup berbohong. Dia sanggup bermuka-muka, menggadaikan prinsip dengan tidak merintahkan yang makruf. Kalau dia perlu menegur pun orang itu pun dia tak akan tegur, dan tidak melarang yang mungkar. Maka dia tidak melaksanakan lagi amar yang mungkar kerana dia hanya melihat apa yang orang suka, bukan melihat atau bukan merhati apa yang perlu dan perlu dia lakukan ataupun sikap yang sepatutnya mengikut neraca ataupun timbangan Allah dan Rasul. Yang keenam, jadi kesimpulannya untuk mengelak daripada pintu syaitan ni, kita hendaklah tidak tamak pada manusia, tidak mengharapkan manusia, sebaliknya kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, terburu-buru dan tidak mengkonfirmasi persoalan, dan tidak menyelidiki, dan tidak confirmkan terlebih dahulu. Asalkan bercakap, boleh bercakap, terus dia bercakap. Asalkan dia mana reaksinya itu timbul spontan, tanpa bukan daripada tersabut. Dia tidak tersabut. Sebab itu dalam kaedah yang disebut oleh ahli ulama kita, in kunta naqilan fa'alaika bitasabbut wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bidalil. Jika kamu menakal ini memindahkan cakap orang lain, maka hendaklah kamu melakukan kepastian terlebih dahulu. Wa in kunta mudda'iyan, jika kamu ingin mendakwa sesuatu, fa'alaika bidalil,
wajib kamu membawakan bukti. Jangan dakwaan itu dakwaan kosong, hanya bersifat sangkaan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, Al-ajalatu minasyaitani wa ta'anni minallah ta'ala. Terburu-buru adalah dari syaitan dan berhati-hati itu adalah dari Allah. Ta'anni, mana tenang, mengambil masa, berfikir dulu. Untuk mengambil masa untuk menyemak, menilai. Itu mana ta'anni, tidak terburu-buru. Hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Imam Tirmizi, hadis hasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia telah diciptakan bertabiat tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajalin. Surah Al-Anbiya 37. Dan adalah manusia itu tergesa-gesa. Wa kana al-insanu ajula. Allah berfirman kepada Nabi SAW, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan pewahyannya kepada kamu. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Mana hendaklah kamu pastikan Jibril selesai membaca, barulah diikuti dengan bacaan kamu. Hadza li'anna al-a'mal yang bagi hal ini mana perlunya tidak terburu-buru dan juga menyelidiki terlebih dahulu adalah kerana amal perbuatan harus dilakukan setelah difahami dan dimengerti. Sedangkan untuk bisa memahami diperlukan perenungan dan juga waktu. Terburu-buru di samping menghalangi tercapainya kematangan berfikir. Ini aspek negatif terburu-buru ni. Yang pertama, dia akan menghalang kita daripada mencapai buah fikiran yang matang. Juga menjadi kesempatan syaitan untuk masukkan kejahatannya kepada manusia secara tidak disadari. Jadi sebab itu kematangan ilmu, kematangan berfikir ini semua memerlukan pada kesabaran. Nah, ada orang yang dia belum matang belajar, sudah ingin mengajar. Jadi maka dia akan melakukan kesilapan hatta dalam perkara yang basic lah, yang tak sepatutnya silap. Wal'ayazubillah wallahul musta'an. Yang ketujuh, dirham, dinar dan segala macam harta kekayaan. Ini juga menjadi pintu syaitan melalui wang. Kerana setiap hal yang melebihi takaran makanan dan keperluan pokok, sebaiknya dia terjemah kadar makanan. Jadi setiap hal yang melebihi kadar makanan dan keperluan pokok, mana berlebihan daripada keperluan, maka ia merupakan tempat bertenggirnya syaitan. Dalam bahasa Arab ini mustaqarrus syaitan. Sebab orang yang sudah memiliki makanan pokoknya, makanan asasnya, maka hatinya akan kosong. Okay. Fa'inna man ma'ahu qutahu fahuwa farighul qalb. Maknanya dia tenang. Maknanya dia dah cukup sebagainya. Maknanya seharusnya hatinya tenang, tidak sibuk lagi. Dan tenang, hati yang tenang itu diperlukan untuk ibadat, untuk zikrullah. Tapi kalau kita ini tidak berpada dengan sekadar keperluan, kita ingin lagi yang lain, ingin lebih lagi, maka berpindahlah hati kita daripada farighul qalb kepada hati yang kusut. Maknanya penuh dengan dipanggil kecelaruan kerana ingin mengejar sesuatu yang lebih. Jadi sebab itu sekali lagi kita menegaskan dalam hal mencari rezeki pun mesti bersederhana. Maknanya kita usaha sungguh-sungguh, kemudian jangan abaikan ibadat, dan hendaklah kita meletakkan bahawa yang perlu untuk kita banyakkan sungguh-sungguh melebihi yang perlu kita himpunkan sungguh-sungguh, melebihi himpunan duniawi, harta duniawi adalah himpunan pahala akhirat.
Seandainya menemukan wang 100 dinar di jalan misalnya, maka akan bangkit dari hatinya berbagai syahwat yang setiap syahwat memerlukan 100 dinar lainnya. Dia dah ada 1 dinar. Maka 1 dinar itu akan menyibukkan dia. Kerana dia ada wang banyak. Jadi dia mulalah nak bisnes itu, bisnes ini dan sebagainya. Sehingga kan kalau sebelum ni, dia boleh baca Al-Quran 1 hari, setengah juzuk sebagai contohnya. Kerana dia tidak kaya, maka yakinlah bila dia kaya saja dia dah tak dapat dah setengah juzuk. Kerana kekayaan itu akan membawa dia untuk sibuk dengan dunia. Tapi bukan bermakna kita anti orang kaya ataupun makna cuma kita kena pandai bijak menguruskan kekayaan dan kekayaan itu yang menguruskan kita. Sebab itu kita perlu melihat yang berharga. Kadang-kadang orang Melayu dia payah nak ambil pekerja. Dia kata pekerja ni akan makan kos begitu begini dan sebagainya. Lalu dia sendiri melakukan pekerjaan itu. Dia sendiri turun ke bendang. Dan patutnya dia mampu untuk mengagih-agihkan pekerjaan itu di samping mengagihkan rezeki. Kita mampu ambil pekerja menjadi usahawan. Mana walaupun mungkin keuntungan kita sederhana, tapi kita boleh menjana kehidupan orang lain. Patutnya kita fikir begitu. Tapi dia nak buat sendiri semua. Akhirnya dia tinggalkan solat. Kerana dia bergelumuh di bendang dia itu 10 relung, 20 relung. Dia nak buat sendiri semua. Akhirnya dia terpaksa menggunakan masa yang banyak untuk mengabaikan untuk bendang dia, untuk sawah dia, dan dia mengabaikan solat. Berbeza dengan dia ambil pekerja. Sebagai contohnya, ambil pekerja 3-4 orang. Dan dia aturkan sampai boleh beri rezeki kepada mereka melalui gaji yang dia bayar itu. Dan dia banyak masa untuk dia beribadat dan dia boleh atur masanya. Mengejar kekayaan bagi orang Islam penting kerana di situlah ada zakatnya, di situlah ada infaknya, di situlah ada wakafnya. Tapi hendaklah kita pastikan kita yang menguruskan kekayaan, bukan kekayaan yang menguruskan kita. Jadi kita hilang pendapat sedikit dah daripada pendapatan, tapi kita memperolehi masa. Masa sebenarnya lebih berharga daripada wang. Masa lebih berharga daripada duit itu sendiri. Jadi kita memerlukan masa untuk kita baca Quran, untuk menuntut ilmu. Ramai orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tak sempat, tidak ada masa langsung untuk bertalaqi, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Seandainya menemukan wang 100 dinar di jalanan misalnya, maka akan bangkit dari hatinya berbagai syahwat dan keinginan yang setiap syahwat memerlukan 100 dinar yang lainnya. Apa yang sebagaimana disebut oleh Nabi lah, jika seorang itu memiliki 1 lembah emas, nescaya dia akan cari lembah yang kedua. Apa yang ditemunya itu tidak mencukupinya, tetapi memerlukan 900 dinar lainnya. Padahal sebelum adanya 1 dinar itu, ia merasa cukup. Tapi sekarang setelah menemukan 1 dinar, ia mengira telah menjadi kaya sehingga ia memerlukan 900 dinar lagi untuk membeli rumah, perabot dan pakaian megah. Setiap sesuatu dari hal tersebut mengundang sesuatu yang lainnya. Makna kesibukan yang baru mengundang kesibukan yang baru. Dan begitu seterusnya hingga ia terjerumus ke dalam lembah yang lapisan terbawahnya adalah Jahannam. Akhirnya dia akan terjerumus dalam neraka Jahannam. Jadi sebab itu pentingnya kita hidup dengan secara sederhana. Yang ke-8, bakhil dan takut miskin. Di antara pintu syaitan adalah bakhil dan juga takut kepada kemiskinan. Kerana hal inilah yang mencegah berinfak. Bakhil, mencegah berinfak dan bersedekah. Sebaliknya mengajak untuk menyimpan
dan siksa pedih yang dijanjikan kepada orang yang menumpuk-numpuk harta sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran dalam surah At-Taubah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita, alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbunkan emas dan perak, wala yunfiqunaha, tanpa mau menginfakkannya di jalan Allah. Alladzina walladzina yaknizuna, surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan, menimbunkan emas dan perak, serta tidak membelanjakan di jalan Allah. Wala yunfiquna fi sabilillah, kata ulama, sekurang-kurangnya bayar zakat. Wabashirhum bi'adzabin alim, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terberi sakitnya. Jadi bagaimana balasan itu? Kata Allah dalam ayat seterusnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, iaitu pada hari emas dan perak atau harta yang ditimbunkan itu akan dibakar dalam neraka Jahannam. Lalu dijadikan setrika untuk mensetrika dahinya, rusuknya, serta belakangnya, sambil dikatakan kepadanya, kepada orang yang menimbunkan harta itu, inilah harta yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri tanpa kamu berinfak, tanpa membayar zakat. Oleh itu rasalah azab apa yang kamu simpan itu, dari apa yang kamu simpan itu. Ayat 34 hingga 35 surah Taubah. Sufyan berkata, syaitan tidak punya senjata seampuh. Sufyan As-Sawri berkata, syaitan tidak punya senjata seampuh rasa takut miskin. Dengan senjata ini, mana rasa takut miskin yang ada dalam diri manusia itu, itulah akan digunakan syaitan sebagai senjata yang paling ampuh. Dengan senjata ini, ia mulai melakukan kebatilan, mencegah kebenaran, berbicara dengan hawa nafsu, dan berprasangka buruk kepada Tuhannya sendiri. Ini apa yang boleh dicetuskan oleh rasa takut miskin dalam diri manusia, iaitu kepada kebatilan, rasuah, ataupun mencari bertungku lumus, mencari rezeki sehingga lupa kewajipan kepada Allah, mencegah kebenaran, bicara dengan hawa nafsu, berbohong, menipu, maknanya bersumpah palsu, dan berprasangka buruk kepada Allah, kepada Tuhan. Mana Tuhan tak adil kerana menjadikan dia miskin, orang lain kaya. Di antara keburukan sifat bakhil adalah keinginan untuk selalu berada di pasar guna mengumpulkan harta. Padahal pasar merupakan tempat berkumpulnya syaitan. Kerana itu dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, habu tempat yang paling disukai Allah di dunia ini adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi untuk hari ini kita baca setakat itu. Ada dua lagi pintu masuk syaitan, ada dua lagi, insyaAllah kita sambung dalam bacaan kita yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.